Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian melainkan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beramal soleh dan juga yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja perintah yang datang daripada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam maka taatilah dan amalkanlah, dan apa saja larangan yang datang daripada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam maka jauhilah. Jadilah orang yang bertakwa, sesungguhnya azab Allah ini sangat pedih. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ila al-ilmi sarqallahu bihi tariqan ila al-jannah wa innal 'alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil bahr innal ulama warathatul anbiya. Barang sesiapa yang berjalan untuk keperluan menuntut ilmu, maka Allah membimbingnya ke jalan ke syurga. Sesungguhnya orang alim itu dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, sehingga ikan-ikan yang ada di laut. Dan sesungguhnya ulama itu para pewaris Nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia sayang kepadaku, dan sesiapa yang sayang kepadaku dia akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Kama qala alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Pertama sekali insya-Allah saya nak ucapkan terima kasih dululah kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul Fitri Kiraman, masya-Allah. Dia tak hadir yang ini, ada kuliah di tempat lain ke sini lah, masya-Allah. Ustaz Khairul Fitri ni yang mengaturkan jadual saya ketika berada kat utara ni. Saya balik mak mertua saya di pulau. Jadi ada masa seminggu tu daripada tak buat apa-apa, kerja dakwah harus diteruskan. Pasal apa, masya-Allah, daripada 4 tahun dulu rasanya saya datang ke sini bersama dengan Ustaz Yusri, dengan Ustaz Ridwan Ma'nu, tak silap saya, masya-Allah. Saya dah berazam ketika itu, saya dah berazam saya nak jadikan dakwah ini maksud hidup saya. Ketika saya berhijrah dulu, masya-Allah, tercari-cari maksud hidup, tercari-cari diri, macam mana nak membawa diri ini supaya istiqamah, sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikut cara Rasulullah sallallahu taala wasallam. Alhamdulillah, kepada pengurusi masjid, timbalan pengurusi, terima kasih, masya-Allah, keseluruhan ahli jawatan kuasa masjid, dan juga kepada, masya-Allah, asatiza, ustaz-ustaz. Kod-kod ada, saya ni bukan ustaz, baru dah tua-tua ni, baru nak start jadi ustaz ni. Masih lagi belajar, memondok lagi, tuan-tuan, masya-Allah. Selepas saya dulu, masya-Allah, berforum di masjid ini, masya-Allah, saya duduk di pondok Ustaz Yusri hampir 2 tahun. Lepas tu belajar lagi di pondok di Perak dekat 2 tahun juga, sehinggalah hari ini masih belajar lagi. Ini atas asbab, masya-Allah, saya nak ucapkan terima kasih kepada orang karya di masjid ini, jemaah-jemaah di sini. Asbab daripada saya datang dulu ke sini, mungkin, masya-Allah, tuan-tuan anda mendoakan saya supaya dapat istiqamah dalam iman amal saya, dan alhamdulillah pada hari ini, masya-Allah, saya masih lagi, masya-Allah, belajar di atas apa kekurangan dalam diri saya ini, lebih-lebih lagi ilmu agama, masya-Allah. Bukan apa, tuan-tuan, masya-Allah, kepada juga kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, terima kasih atas doa kalian semua sehingga sekarang hari ini, tuan-tuan, masya-Allah, saya bercita-cita nak buka pondok saya sendiri. Dan di samping itu pun madrasah juga. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala 2 tahun dahulu saya bertemu dengan seorang tuan guru yang namanya, masya-Allah, Maulana Zawawi Ja'far Al-Hafiz, masya-Allah. Dia banyak membimbing saya, membimbing di dalam mengaturkan jadual saya untuk belajar, sehinggalah, masya-Allah, saya dapat ulang kaji balik apa yang pernah saya belajar dulu dengan arwah bapa saya, iaitu Al-Quran, daripada Iqra sampai khatam Quran, belajar tajwid dan sebagainya, sehingga hari ini saya dapat ulang kaji dan dapat, masya-Allah, memahirkan sedikit apa ilmu yang telah bapa saya tinggalkan dulu. Dapat ulang kaji sehinggalah, masya-Allah, diiktiraf oleh Kerajaan Negeri Sembilan, Mufti Negeri Sembilan anugerahkan saya tauliah untuk mengajar Al-Quran, mengajar agama dan seterusnya, berceramah, masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan yang mendoakan saya.
Bukan apa tuan-tuan, Masya Allah, saya hari ini umur dah 55 tahun dah. Ketika saya datang sini dulu umur 50, 51 rasanya. Sekarang ni dah 55 tahun. Saya selalu bertanya pada diri saya, apa yang kita nak dalam hidup ni? Dulu Masya Allah bekerja keras siang malam tuan-tuan. Sebelum daripada itu Masya Allah pergi belajar ilmu menyelam ni sampai khatam. Saya ni penyelam profesional, Masya Allah. Belajar sampai ke Australia, sampai ilmu menyelam ni khatam dah. Tanyalah apa soalan mengenai menyelam, InsyaAllah saya boleh jawab. 24 jam saya boleh jawab. Pergi ke Australia, duit habis beratus ribu. Pergi merantau sampai ke Thailand, sampai ke mana-mana saja yang ada laut, saya ada kat situ. Semata-mata untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam bidang yang saya ceburi itu, bidang menyelam. Begitu juga hari ini kita kerja siang dan malam. Untuk apa? Yang ada anak, kita hantar anak pergi sekolah. Habis sekolah menengah, kita hantar pula pergi masuk college, nak dapatkan diploma. Tak cukup dengan diploma, pasal sekarang ni orang pemegang diploma ni dah ramai. Jadi nak dapat kerja susah tau. Sambung lagi belajar, ambil degree. Degree pun dah ramai juga. Tak puas hati, kerja susah nak dapat. Sambung lagi ambil master, sehinggalah ambil PhD, bergelar doktor tuan-tuan. Apa tujuan sebenarnya? Ini perkara saya selalu tanya pada diri saya dulu tuan-tuan. Apa sebenarnya yang kita usahakan selama hari ini? Dia tidak lain melainkan ada satu istilah saja untuk mendapat kejayaan. Saya belajar pergi jauh, Australia pergi belajar. Masya Allah, duit beratus ribu. Tak kisahlah, duit habis. Nanti habis belajar besok, kita dapat sijil, dapat kertas tu, Masya Allah, kita boleh kerja. Betul, dapat kerja. Dapat kerja, pergi offshore, Masya Allah, sehingga kan gaji berpuluh ribu tuan-tuan. Kerana apa? Ketika itu mencari kejayaan, kita tafsirkan kejayaan ni macam mana? Ada duit banyak, kita orang yang berjaya. Kita hari ini melihat orang, satu rumah tu ada 10 kereta. Padahal anak 3 orang aja, suami isteri ada 5, lagi 5 tu nak buat apa? Masya Allah. Ui, kayanya orang ni. Rumah 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, dalam rumah ada lift. Apa kita tengok pada rumah tu? Kita anggap penghuni rumah tu apa dia? Oh, ini mesti orang kaya ni, tak apa dia berniaga ni, berjaya dia dalam berniaga. Datang seorang hamba Allah, Masya Allah, parking dekat depan masjid ni kereta Lamborghini, nak datang solat subuh. Bagi kita yang dah sampai masjid ni, kita tengok orang bawa parking Lamborghini tuan-tuan, kita anggap apa? Wui, ini anak raja mana ni? Datang solat subuh bawa Lamborghini. Ini mesti meniaga besar. Keluar tengok Ustaz Khairul Fitri bawa Lamborghini. Apa kita anggap kepada Ustaz Khairul Fitri? Apa kita anggap? Oh, ini mesti orang yang berjaya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita tafsirkan kejayaan macam mana? Dulu saya tafsirkan kejayaan ini, ada duit banyak, ini berjaya. Pasal apa? Kita rasakan duit ini, Masya Allah, kita beli-beli apa saja.
Kita rasakan kita boleh beli kasih sayang, kita boleh beli ketenangan, kita boleh beli kebahagiaan. Kita rasa begitu tuan-tuan. Dan akhirnya Masya Allah, kejayaan, saya rasakan kejayaan yang sebenarnya itu Masya Allah meragut. Yang sepatutnya bagi saya kebahagiaan, tak juga bahagia. Masalah timbul. Duit banyak, bini ingat senang duduk ke kat rumah. Ni berlaku pada diri saya. Makin duit kita banyak, kredit kad kita pun ada 4-5 keping. Orang rumah tak senang duduk tuan-tuan. Abang pergi mana ni? Ni dah malam pukul 10 tak balik-balik lagi. Kita Masya Allah, tenteram tak kita dekat luar? Tak tenteram tuan-tuan. Dengan anak mewah, kita rasa kita bagikan kemewahan dia, dia bolehlah bagi ketenangan kat kita, kebahagiaan kat kita. Tak juga. Kita bagi kesenangan kat anak ni, anak manja, dah satu benda pun dia tak boleh buat. Kita hantar dia pergi universiti, sehingga dia jadi doktor. Akhirnya bapa emak mati tak tahu nak mandikan. Dapat doktor, kita rasakan anak aku dah berjaya. Anak aku dah berjaya di dalam pelajaran dia, dalam kehidupan dia. Bila kita mati tak boleh mandikan kita. Ini apa ni? Tuan-tuan, ini benda yang saya fikirkan hari-hari tuan-tuan. Lalu saya pun Masya Allah mencarilah, ya Allah, arti sebenar kejayaan, arti sebenar kebahagiaan, arti sebenar ketenangan. Apa bendanya ni? Belajar Masya Allah. Nak berusaha dalam hidup ini berpandukan daripada hidup kita ini kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ini pertama, ini azam pertama saya. Lalu saya pun Masya Allah atas nasihat ulama, Masya Allah, atas nasihat tuan-tuan guru saya Maulana Helmi, selain daripada itu Maulana Zawawi, Masya Allah, tuan guru saya yang lain Ustaz Azmi, Maulana Abdullah, Maulana Hamid menasihatkan saya pergi keluar dakwah. Keluar dakwah di mana tuan-tuan? Pergi di India, Pakistan dan Bangladesh. Bukan nak pergi dakwah di India, Bangladesh, Pakistan ni bukan nak dakwah diorang. Diorang ni Masya Allah, siapa kita nak dakwahkan diorang? Diorang ni dahsyat tuan-tuan. Pengamalan agama dia Masya Allah, jauh berbatu-batu tinggal saya ni, Masya Allah. Jadi nak faham ni, nak cari erti kejayaan tuan-tuan yang dimiliki Allah SWT, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Pergi kat sana kita nak belajar, sebenarnya kita nak belajar dengan orang India, dengan orang Bangladesh, Pakistan ni, apa dia orang fikir hari-hari. Masya Allah. Tapi kalau pergi sana tuan-tuan, kita bawa perangai orang Malaysia, kita pergi kat sana, kita tak akan jumpa ini kejayaan. Masya Allah, tak jumpa. Erti kejayaan sebenar tu tak jumpa. Pasal apa? Kita mentafsir kejayaan hari ini melalui kebendaan. Kita tengok orang banyak kereta, banyak duit, banyak rumah, banyak isteri. Oh, ni orang berjaya, Masya Allah. Tapi bila pergi India tuan-tuan, Masya Allah, kita tengok, ya Allah, daifnya orang India ni, orang Islam India, Masya Allah, dengan rumah tak ada aircon. Musim panas dia tuan-tuan sampai 50 degree, tapi rumah tak ada aircon. Kipas ni memang tak ada lah nak jumpa. Adalah kipas-kipas ni, adalah kipas kilikin macam tu ada lah. Sekali buka switch dia terus pusing 5 je. Dia tak ada 1, 2, 3 tak ada. Dia terus pusing 5. Musim panas dia sampai 40, 45, 50 pun ada. Kita nak ambil wudu, kalau keluar daripada masjid tu, tempat wudu tu luar daripada masjid, berlari tuan-tuan, tak tahan panas.
Air dia Masya Allah panas. Punyalah panasnya. Macam mana diorang duduk ni? Kita kalau kat Malaysia musim panas baru 37, 38. Pasang aircon 24 jam kat rumah. Ya, ini hakikatnya Masya Allah. Lepas tu musim sejuk. Musim sejuk tuan-tuan, rumah dia bukan ada heater pemanas, tak ada. Dia selibung je. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu dia fikir apa benda dia orang ni kan. Daifnya hidup. Tapi bila lama-lama duduk kat sana tuan-tuan, Masya Allah, sebenarnya dia orang ni lah orang yang paling bahagia sekali. Kenapa saya cakap dia orang ni orang yang paling bahagia sekali? Kerana dia orang tak ada hutang tuan-tuan. Kita tengok dia orang ni macam miskin lah. Miskin, pakaian dia lusuh teruk, Masya Allah. Tapi dia orang ni lah orang yang paling bahagia. Kerana dia orang tak ada hutang tuan-tuan. Dia orang ni kebanyakannya petani. Tanam gandum, tanam jagung, Masya Allah. Tanam buah carrot, sayur-sayuran, Masya Allah. Kalau dulu dia orang pakai lembu kerbau untuk bajak tanah. Tapi hari ni dah moden tuan-tuan, Masya Allah. Diorang dah tak pakai lembu kerbau. Lembu kerbau ni untuk dapat susu saja. Kambing untuk dapat susu, pagi-pagi dia pegang susu. Tapi untuk bajak tanah di ladang dia ataupun di kebun dia tuan-tuan, dia gunakan traktor. Traktor tu ada dekat sini. Masya Allah, saya tak nampak nak jelaskan, Masya Allah. Tapi traktor, harga traktor tu 250,000. Kalau kita nak beli traktor 250,000, apa kita buat dulu tuan? Kita pergi bank buat loan, betul tak? Mana kita ada banyak duit tu? 250,000 tak ada dah. Tapi di India tuan-tuan, kita tengok diorang ni miskin, dia beli traktor 250,000 cash. Kerana apa? Kerana diorang ni tak layak untuk ambil loan. Bank tak akan terima. Dia akan buat apa saja. Kalau dia ada apa ni, ada Masya Allah, ada unta, dia jual unta. Kalau dia ada banyak lembu, ada banyak ni, dia jual lembu, dia jual kerbau. Dapatkan duit 250,000, dia beli traktor. Kerana traktor ni penting bagi dia untuk usahakan ladang dia ataupun kebun ni. Dia tak ada hutang. Cuba tuan-tuan kalau kita tak ada hutang. Ini pakcik-pakcik yang dah pencen ni mungkin tak ada hutang. Syok lah tadi. Seronok tak ada hutang. Saya dulu pernah berhutang 1.4 juta tuan-tuan. Asbab daripada saya ingat banyak duit ni kaya. Sebenarnya lagi banyak duit ni macam orang tua-tua kita cakap besar periuk, lagi besar lah kegak je, nafsu. Masya Allah. Lagi kita banyak duit, lagi kita nak beli tu, beli ni, beli tu, beli ni, Masya Allah. Dan akhirnya Masya Allah mencerut diri kita sendiri. Bila tak ada kerja, harga minyak jatuh. Harga minyak jatuh, Masya Allah. Kita pula perbelanjaan bulanan dah besar, dah 28,000. Bila tak ada kerja, Masya Allah, duit simpanan, macam orang tua-tua cakap juga, kalau bukit tinggi mana pun dikikis hari-hari, dia akan rata juga. Macam tu duit simpanan, hari-hari kau kikis 28,000, akhirnya dia akan habis juga. Jadi macam mana? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, setelah beberapa lama saya keluar berdakwah, Masya Allah, hari-hari baca hadis tuan-tuan. Ustaz-ustaz ni, Maulana ni baca hadis, sudah bagi penerangan. Dan akhirnya di dalam satu Al-Quran, dalam ayat dalam Al-Quran, saya lupa surah berapa tuan-tuan, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa may yuti'illaha war rasulahu faqad fazan fawzan azima. Maksudnya orang yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, Allah akan bagi kejayaan sebesar-besar kejayaan. Faman zuhzihal 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dimasukkan ke dalam syurga
Orang yang dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah yang sebenarnya orang yang berjaya. Hari ini kita tafsirkan kejayaan bagaimana, tuan-tuan. Sedangkan di dalam Islam ini tidak melarang langsung kita nak buat apa, asalkan perkara yang kita buat itu sentiasa berada di dalam syarak, diizinkan oleh agama, buatlah. Tu dahulu saya tak pandang, kadang tu kita tak dapat nak membezakan apakah keperluan, apakah kepentingan. Kita ambil sama kata je, keperluan pun kepentingan, kepentingan ini keperluan. Rumah, Masya Allah, rumah ini keperluan ke kepentingan? Rumah keperluan, makan minum keperluan, pakaian keperluan, kenderaan keperluan. Apa kepentingan? Saya bagi contohlah. Contoh ketika kita dalam perut ibu, kita dah mengalami berapa dah? Kita dah duduk berapa alam? Alam roh, alam rahim, sekarang alam dunia. 3 alam kita dah tempuh dah. Ketika di alam rahim, tuan-tuan, apa keperluan di dalam perut? Tali pusat. Betul tak? Nak mengantar makanan daripada ibu sampai ke anak tu, ada sampai ke berapa, ke bayi dalam perut dah. Air ketuban nak stabil kita dalam air supaya kita selesa. Uri, insya-Allah, pasangan kita dalam rahim, insya-Allah. Tapi ketika itu kita rasakan inilah benda yang penting. Oi, kalau tak ada tali pusat ni macam aku nak makan. Ni kalau tak ada air ketuban ni tergentak nanti sakit kepala aku. Kalau tak ada uri ni macam mana nak simpan stok makanan ni macam mana? Masya-Allah, kita rasakan itu penting, sedangkan itu keperluan. Tapi apabila kita keluar je ke dunia ini, barulah kita sedar. Benda yang kita perlu kita akan tinggalkan. Rahim tinggallah, air ketuban tinggal. Tali pusat tinggal, uri tinggal. Maknanya benda yang tinggal itu hanya keperluan ketika itu. Tapi apa yang penting, tuan-tuan? Bila kita keluar ke dunia, yang pentingnya apa? Mata. Yang pentingnya hidung, tangan, kaki. Segala apa yang ada dekat mata, ini yang kita nak. Jadi begitulah juga apabila kita hidup dekat dunia ni, kita kena tahulah, Masya Allah, apa benda yang perlu, apa benda yang penting. Jangan jadikan perkara yang perlu itu jadi perkara yang penting. Janganlah jadikan perkara yang penting kepada keperluan. Rosak nanti apabila kita nak balik ke alam kubur nanti. Maknanya apabila kita mati, perkara yang kita tinggalkan itulah keperluan dekat dunia. Yang kita bawa balik untuk dalam kubur tu besok, itulah perkara yang penting. Ini nak cari kepentingan ni lah. Dapat kita kepentingan, kita lah orang yang berjaya. Bawa balik kepentingan tu, bawa balik kepentingan, kita lah di antara orang yang berjaya. Kerana apa? Masya Allah. Dan salah satu daripadanya, ini yang diusahakan oleh mak dengan bapa saya. Saya dalam keluarga anak lagi seorang, tuan-tuan. Anak lagi seorang. Bapa saya ni ustaz, mak saya ustazah. Ustaz, ustazah. Dapat anak seorang lelaki, agak-agak dia nak jadikan apa, tuan-tuan? Sekurang-kurangnya jadikan anak ini anak yang baik, anak yang anak yang saleh. Begitu jugalah kita, kawan-kawan kita sendiri pun, bila lahir je anak, keluar kat dalam Facebook. Keluar kat dalam Facebook, Masya Allah, syukur Alhamdulillah, hari ini tanggal 12 hari bulan Disember, maka lahirlah bayiku yang ketiga. Tambahlah lagi umat Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. Semoga anak ini menjadi anak yang saleh ataupun salihah. Betul tak, tuan-tuan? Keluar
keluar dalam mimpi. Kita pun sebagai kawan, kita pun komen, tahniah bro, tahniah bang, tahniah kak, dapat cahaya mata yang baru. Semoga anak ini menjadi anak yang soleh. Semua orang nak anak yang soleh, termasuklah mak bapak tu, dan termasuklah orang yang ada kat dalam masjid ni. Semua nak. Tapi apa tindakan kita nak menjadikan anak ini anak yang soleh? Pertama sekali, insya-Allah, ini tuan guru saya selalu pesan, kena fahamkan betul-betul apa makna itu soleh, apa makna itu solehah. Apa makna soleh? Kadang-kadang tu kita tahu soleh itu menjadi orang yang baik, yang beragama. Tapi kalau kita tidak faham maksud sebenar soleh itu, kita akan lalu gitu je. Kita akan lalu gitu. Maknanya lalu gitu itu apa? Kita ambil sambil lewa saja. Pasal kita tak faham sebenar-benarnya apa makna soleh, apa makna solehah. Kita hantar anak pergi sekolah, masuk universiti dan sebagainya, dan akhirnya anak itu jadi dulu cita-cita nak jadi anak yang soleh, tapi masukkan anak pergi masuk college, universiti, dapat PhD, lepas tu akhirnya kita mati pun dia tak boleh nak mandikan. Mana erti sebenar mula-mula kita nak jadikan anak ini yang soleh? Kerana apa? Kerana kita tak faham apa itu soleh. Apa itu soleh? Ini perkara pun saya dapat perkara ni pun, ilmu ni pun dekat pondok, tuan guru mengajar ni. Apa makna soleh? Kita duk sibuk-sibuk nak mendidik diri ni, sehingga kita sendiri pun tak jadi soleh. Lepas tu nak anak jadi soleh, pasal tak faham apa makna soleh, tuan-tuan. Masya-Allah, ini apa ilmu yang diberikan kepada saya oleh tuan guru saya hari ini, kita nak berkongsi je, supaya kita memahami di dalam konteks yang sebenarnya soleh ini, supaya kita faham dan bawa ia dalam hidup kita, dan kita curahkan kepada anak-anak kita, insya-Allah, dengan cara yang betul yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu taala wasallam. Soleh ini ataupun solehah adalah satu orang yang menyerahkan keseluruhan hidupnya 60 tahun, 70 tahun. Kenapa 60-70 tahun? Itulah umur umat Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. A'maru ummati baina 60 illa 70. Ini hadis Rasulullah, masya-Allah, mengatakan kebanyakan umur umat aku ini antara 60-70 tahun. Jadi soleh-solehah ini, masya-Allah, adalah satu orang yang menyerahkan keseluruhan hidupnya 60-70 tahun, rela diaturkan oleh Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu taala wasallam. Ini sebenarnya soleh. Jadi bila kita faham ini, baru kita nak didik anak kita dengan Al-Quran, dengan agama, dan belajar mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Nak jadi anak yang saleh, nak jadi anak yang salehah, seluruh hidupnya mestilah berpandukan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya pergi India, masya-Allah. Di sana, tuan-tuan, diorang hantar anak dia orang ni 4 tahun 5 tahun dah hantar ma'at hafiz. Asal di kampung dia ni ada masjid, dan masjid dia adalah madrasah, madrasah dia adalah masjid. Imam ditugaskan untuk mengajar agama, bukan saja menjadi imam dengan pada salat 5 waktu, tapi bertanggungjawab untuk mengajar anak-anak kampung ni, anak-anak karya orang kampung ni, masya-Allah, belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, dan juga kitab-kitab yang tertentu, masya-Allah. Apabila anak ini dah hafal Quran, tuan-tuan, masya-Allah, budak kecil ni mudah, cepat aja, 4-5 tahun ni, masya-Allah. Tu sebab budaya Arab hantar anak 4 tahun masuk ma'at hafiz, hafal Quran. Pasal budak kecil ni tak ada apa-apa, dia taat dia ikut, dia hafal sekejap je dia hafal. Jadi 5 tahun 6 tahun dah hafal Al-Quran, dia hantar pergi madrasah, mengaji kitab pula, jadikan alim. Ini cara orang India, tuan-tuan, masya-Allah. Jadikan alim. Apabila budak ini hafizah, alimah, barulah dihantar sekolah akademik, belajar matematik, belajar sejarah, belajar geografi, belajar sains dan sebagainya.
Saya pun tanya dengan orang sana, Masya Allah, sini hantar dulu Ma'atafiz tuan. Mengapa sistem begini, di sini begini? Masya Allah. Tuan-tuan, hamba Allah ini menjawab sikit je, tapi terkesan kat dia. Dia cakap apa tuan-tuan? Masya Allah tuan, apabila anak ini dah besar tuan-tuan, tak kira lah dia jadi engineer ke, dia jadi doktor ke, dia jadi accountant, wa'imah apa pun dia jadi, dia tetap hidup berpandukan Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Seorang engineer dia tidak akan makan rasuah jika apa tuan-tuan? Jika dia ada iman, jika dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebenar-benarnya takut, yang sebenar-benarnya faham akan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu taala wasallam. Begitu juga seorang accountant, takut nak pecah amanah kerana dia tahu Allah marah. Dia tahu macam mana Allah marah, Allah murka ni macam mana dia tahu. Kerana apa? Masya Allah, daripada kecil lagi hatinya dia didik, bukan otak. Hatinya dia telah dididik supaya menjadi orang yang bertakwa, berfikir melalui hati, mandang melalui hati, mendengar melalui hati. Masya Allah, ini kecil dah dididik tuan-tuan. Sebab hari ini Masya Allah, kenapa Masya Allah engineer senang jadi chief engineer, pegang apa? Allah pegang projek besar-besar. Engkau nak projek, biasalah. Dia tahu hukum tu haram, tapi dia takut juga, dia buat juga. Kerana apa? Masya Allah, kerana iman tak ada, iman kurang. Masya Allah. Itu sebab dia berani melanggar atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dibolehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perkara tuan-tuan, Masya Allah. Sehingga sekarang saya masih belajar lagi, nak mencari ni masuk hidup ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia ini hanya untuk beribadat kepada aku. Dalam erti kata sebenar, ibadat ini adalah hamba, untuk menjadi hamba yang tak memiliki apa. Kita nak rendahkan diri kita ni lah. Sebab pentingnya ilmu. Sebab pentingnya kita duduk dalam masjid dengan penuh dengan kerahmatan, rahmat Allah, dengan penuh hidayah, penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah suka dan Allah redha dengan kita, Allah wujudkan perasaan ini dalam hati kita tuan-tuan. Itu sebab kajian-kajian datang masjid, berkawanlah dengan orang-orang alim, kerana orang alim ini ada ilmu, dan ilmu ini penting. Itu sebab banyak perkara tuan-tuan, Masya Allah, mengenai ilmu ini Nabi cakap dalam hadis-hadis dia, Masya Allah, sehingga kan orang duduk dalam majlis ilmu, apa anugerah dia? Allah ampunkan dosa. Dulu dalam majlis ilmu, segala makhluk, daripada makhluk di langit, makhluk di bumi, makhluk di lautan, mendoakan keampunan dosa kita. Kita ni banyak dosa, percayalah. Dulu menyanyi rock, terkangkang-kangkang, terkinja-kinja atas stage. Orang suka lagu tu tuan-tuan, Masya Allah. Dulu saya sukalah, pasal seronok tengok orang 10,000, 45,000 orang tengok konsert saya. Tapi hari ini apabila hidayah ini datang kepada saya, Allah bagi hidayah, Allah tukar cara pemikiran saya. Dulu suka, tapi hari ini takut. Berapa banyak ada aku bagi dosa kat orang ni, sebab daripada nyanyian aku tu, tika begini mencari-cari. Kenal tak lagu tu? 45,000 orang ni habis. Lalai solat tak ke mana, maksiat lagi. Masya Allah. Siapa yang dapat dosa banyak? Ni yang menyanyi. Jadi risau Allah tidak ampunkan dosa ni tuan-tuan. Takut Allah tak ampunkan dosa. Kerana apa? Sahibus Sama'ah, Datuk Mufti Negeri Selangor, Datuk Isya Barun, jumpa dengan saya minta nasihat. Inilah nasihat dia. Semua orang akan mati, tak kira lah apa pangkat kau, berdarjat kau. Semua orang akan mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Tapi yang harus kita fikirkan apa? Bukan mati tu, tapi fikir bila kita mati ni apa kita nak bawa. Wa ima, kalau kita bawa pun dosa, walaupun sebesar zarah, dia cakap, kita tetap akan dicampak ke dalam neraka. Kerana apa? Orang yang beriman ini Allah janji akan masuk syurga, walaupun iman yang ada pada diri dia sebesar zarah.
Allah janji akan masuk syurga. Masya Allah. Tapi kalau ada juga dosa sebesar zarah pun kena masuk neraka. Tak apalah, akhirnya kita masuk syurga juga. Wah. Jangan main tuan-tuan. Ulama ni, orang alim ni, insya-Allah, dia takut nak masuk neraka. Jangan cakap neraka, nak masuk dalam neraka. 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan nak sampai neraka pun kita dah lebur dah. Apa tak lagi masuk ke dalam. Masya Allah. Sanggup ke masuk? Tak sanggup tuan-tuan. Itu sebab hari ni berusaha taubat, istighfar sebanyak mungkin, hadir dalam majlis ilmu. Ini cara, ni kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu taala wasallam. Nak minta Allah ampun dosa kita ini bukan hanya sekadar kita bertaubat, solat 2 rakaat, bukan saja sekadar istighfar, hadir dalam majlis ilmu, Allah ampunkan dosa. Dan yang terbaik daripada di antara untuk kita dapat berusaha untuk menghapuskan dosa-dosa kita, dalam Al-Quran jaja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, Allah berkata kepada Rasulullah sallallahu taala wasallam, Muhammad, kau kata kepada seluruh umatmu, kalau kamu sayang kepada Allah, ikutlah aku. Nabi kata, ikut aku, nescaya Allah akan sayang kepada kamu dan Allah akan ampunkan seluruh dosa kamu. Sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun, tuan-tuan. Ya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah lahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak sekali-kali akan mengazab kamu ketika Muhammad ada di antara kamu, dan Allah tidak sekali-kali akan mengazab kamu ketika kamu sedang beristighfar. Ini semua ayat Quran belaka, tuan-tuan. Kita berazam untuk hidup berpandukan kepada Al-Quran. Ini dia. Qul in kuntum, katakan kepada seluruh umatmu, kalau sayang kepada Allah, ikut aku. Maknanya apa? Ikut apa, tuan-tuan? Ikut sunnah Nabi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak sekali-kali akan menyiksa kamu ketika Muhammad ada di antara kamu. Kita tengok kepada sirah Nabi dulu, para sahabat radhiyallahu taala anhum, hari-hari nak bersama dengan Rasulullah. Kerana apa? Kerana takut diazab. Kerana dengan cara itu Allah akan ampunkan dosa. Jadi bersama dengan Rasulullah ini satu keberkatan, masya-Allah, satu pengampunan. Duduk dengan Rasulullah. Tapi itu dulu Rasulullah masih hidup, sekarang Rasulullah tak ada. Macam mana kita nak hadirkan diri Rasulullah sallallahu taala wasallam dalam hidup kita supaya Allah tak azab kita, tuan-tuan? Macam mana? Kita kenalah hidupkan sunnah dia. Man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Orang yang menghidupkan, sesiapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia sayang kepadaku, dan sesiapa yang sayang padaku dia akan bersamaku di dalam syurga. Ini dia. Jadi berapa banyak ada sunnah kita amalkan hari ini. Macam mana kita masuk bilik air, macam mana kita keluar bilik air, berapa lama kita ke dalam bilik air, macam mana kita didik anak kita ni makan cara Nabi, minum cara Nabi, tidur cara Nabi. Ini kecil-kecil sunnah ni. Ini perkara, tuan-tuan, Masya Allah. Saya pergi sampai ke India, Bangladesh, Pakistan nak belajar ni benda ni. Saya memondok nak belajar benda ni. Bukan belajar kita ilmu kita dapat. Boleh kita dapat ilmu ni, tuan-tuan, tapi nak amalkan ni kita perlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada hidayah, kita tak mohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sekecil-kecil amal, sekecil-kecil sunnah pun kita tak boleh nak amalkan. Jadi datanglah selalu pergi masjid, bersama-samalah dengan ulama. Sama dengan ulama, tuan-tuan. Saya dulu ni berubah ni pun selalu ulama. Tengok jauh je daripada ulama. Itu tengok jauh je, hati Allah dah pusing hati ni.
Isyak baru ni dia datang daripada jauh tu, saya tengok lebih kurang 50-60 meter daripada saya. Saya tengok muka, Masya Allah, ulama datang kepada aku. Ini apa Allah nak sampaikan kepada tu. Terus saya bertanya kepada diri saya. Itu ketika tengok ulama daripada jauh. Bayangkanlah hari ini kita berusaha untuk dekat dengan ulama. Sebab tengok tuan-tuan, ustaz-ustaz ni, ustaz-ustaz muda ni kan, kadang-kadang ada sahabat-sahabat motor kita ni pergi ziarah ulama. Pak Sumit, Masya Allah, ni ulama yang hidup lagi. Haji Muhammad Isa, Tuan Guru Haji Muhammad Isa Greek. Siapa lagi ulama yang besar-besar yang masih hidup lagi tuan-tuan, pergi ziarah tuan-tuan. Kerana apa? Kita nak endorsement. Endorsement tu tak, dia nak chop kat kita ni. Besok dekat akhirat besok, orang ni boleh bagi syafaat. Dia dah datang ziarah aku. Masya Allah, Masya Allah. Saya ada terdengar satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan oleh seorang tuan guru. Tuan guru Ustaz Hashim daripada Kota Kinabalu. Dia baca satu hadis. Lepas tu hadis ni bukan saya tidak yakin, tapi saya nakkan status hadis ni sama ada sahih ke apa. Masya Allah, saya nak status ni, saya jumpa pakai hadis. Saya tu tuan guru saya, Maulana Zawawi ni masyhur muhaddisin. Masya Allah. Saya cakap dengan dia, saya tanya, Maul dengar, Maulana dengar saya baca hadis ini, maksud hadis ini. Lepas tu saya nak tahu status hadis ini. Jadi saya punya apa, insya-Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhumnya lebih kurang, masya-Allah. Sedetik kamu bersama dengan ulama, orang alim ataupun ustaz, masya-Allah, adalah lebih baik daripada 1000 rakaat solat sunat yang dah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus saja tuan guru saya cakap apa? Sahih hadis. Tuan-tuan jangan main tu. Ni ulama ni. Masya Allah, diorang ni ada ilmu. Kita nak keberkatan. Segala jumpa ulama, dia ada adab dia. Jangan tanya banyak soalan, pasal dalam kepala ulama ni banyak benda fikir, agama ni banyak fikir. Kalau kita tanya banyak soalan ni, Masya Allah, memang dia boleh nak jawab, tapi kita tak nak menyusahkan dia. Jadi adabnya jumpa ulama, minta nasihat dia. Tengok apa nasihat yang keluar, kerana perkataan yang keluar daripada seorang ulama penuh dengan barakah. Dalilnya, contohnya itulah dia. Isyak baru beritahu saya pasal mati je, Masya Allah, terus menggigil lagi saya tuan-tuan. Terus balik kampung, jumpa mak bapak saya bertaubat, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, kita ni umat yang terbaik. Akhir sekali, Masya Allah, kita ni umat yang terbaik. Kuntum khaira ummati ukhrijal linnas. Kamu umat Muhammad adalah umat yang terbaik, kulahirkan untuk semua manusia. Jadi ambillah peluang ini tuan-tuan. Apa yang membezakan kita dengan orang kafir, beza Islam dengan orang kafir ini? Senang je jawapan dia. Islam masuk syurga, kafir masuk neraka. Tapi kalau kita hidup hari-hari tuan-tuan, kita ikut macam orang kafir kan, tak mustahil kita akan masuk neraka. Makan, orang kafir macam makan juga tuan-tuan kan. Kita pun makan kita Tapi apa bezanya makan kita dengan makan dia? Yang membezakan segala perbuatan kita adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melakukan perintah, segala perintah Allah yang dah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-Nya, pada kita, tapi perintah Allah ini tak diterima oleh Allah sebagai ibadat jika perintah Allah ini tidak dilakukan mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak berhati. Ini saya selalu berhati tuan-tuan. Salat, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu tengok aku salat, insya-Allah. Itu salat. Makan, minum, kerja, berniaga, apa saja kita buat, jangan lari langsung daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Di dalam sunnah itu ada kejayaan. Insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan, sebab daripada perkongsian saya ini, mudah-mudahan dapat sedikit manfaat. Dapatlah saya bawa balik ke akhirat besok, insya-Allah. Saham sikit. Bukan ustaz, bukan nak mengajar, nak berkongsi je pengalaman. Kalau ada ustaz-ustaz sini apa benda fakta yang tak betul ke, tolonglah tegur saya, insya-Allah. Saya ni masih belajar lagi, dan saya mohon kepada tuan-tuan orang yang beriman dalam rumah Allah yang mulia ini, kakak-kakak, kak long, makcik ni, masya-Allah,
Tolonglah doakan saya. Saya dan sahabat-sahabat saya yang lain dan tuan guru saya, masya-Allah, kami sedang usahakan madrasah sekarang ni. Pondok dah ada, pondok, masya-Allah. Saya ajak kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya ada pejabat, ada staf, masya-Allah, staf semua belajar ngaji. Saya wujudkan suasana saya bentuk suasana saya sendiri, tuan-tuan. Pasal apa? Saya risau. Saya ni orang yang fragile ni mudah pecah. Hati ni mudah tergelincir. Pasal apa? Dulu rockers. Biasa hidup dengan, masya-Allah, alam rockers, masya-Allah. Kerana tidak mustahil dia akan terpleot balik. Tapi untuk saya istiqamah dalam iman amal saya dan kerja dakwah saya buat ni, saya kena duduk di dalam suasana. Jadi suasana ni mana nak cari? Kan bukan boleh 24 jam dekat masjid. Masjid lepas isyak je dah tutup dah. Tak boleh lah. Sekarang ni nak keluar 3 hari 40 hari pun dah tak boleh dah. Kan kalau nak pun duduk dekat rumah orang ataupun homestay. Jadi kita nak duduk ni. Jadi duduk dalam suasana agama, jadi kita bentuk segitu. Sebab hari ni saya hadirkan halakah Quran, saya mengajar sambil belajar, masya-Allah. Dekat company, dan samping tu juga saya bawa kawan-kawan saya nak mengaji kitab Penawar Bagi Hati, Muniatul Musalli, Kifayatul Muntaj, Baru Mazi, kitab-kitab yang asas ini saya bawa pergi pondok saya di Raub Pahang, Kampung Temau, Raub Pahang, masya-Allah. Dan alhamdulillah asbab daripada aktiviti itu orang kampung suka, dia wakafkan tanah. Dan sehingga hari ini keseluruhan tanah yang kita ada 11 ekar, tuan-tuan. Dan sekarang ni tengah sebahagian dari tanah tu kita usahakan untuk buat madrasah. Madrasah yang ada ni kita nak pindahkan pelajar tu ke tanah kita, masya-Allah. Tengah usaha buat kerja tanah, tuan-tuan, masya-Allah. Dan pondok ni terus berjalan. Dan saya ni mencari kawan-kawan yang nak belajar. Saya pergi sendiri, pejabat dia jumpa dia nak belajar mai sini ikut aku. Saya bentuk sendiri suasana saya supaya saya sentiasa duduk di dalam suasana agama untuk istiqamahkan amal, iman dan kerja dakwah yang saya buat. Saya mohon doa daripada tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, sebab daripada perkongsian hari ini dapat manfaat. Allah sayang kepada kita semua, Allah sayang kepada saya. Allah teruslah kabulkan doa-doa tuan-tuan untuk wujudkan satu madrasah yang dapat menyambung kerja-kerja ulama ni besok satu hari lagi, insya-Allah. Dan saya minta maaf ambil masa banyak sikit ni. Kalau ada perbuatan perkataan yang tidak kena, masya-Allah, tidak menyeronokkan hati, saya minta maaf daripada ujung rambut ujung kaki. Mudah-mudahan, masya-Allah, hidup kita hari ini dan seterusnya dapat keberkatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya awwalan awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma dinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wan nuran wa rahmatan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن